Assalamualaikum semua. Ya, hari ini saya nak cakap pasal DAP lagi. Kerajaan Pakatan Harapan yang dulu. Tahukah anda, kita terselamat, negara kita terselamat sangat daripada negara kita terjual lah sebenarnya. Mungkin anda kurang faham apa yang mahu saya masukkan, ataupun saya ni terlalu over sangat. Okey, macam ni. Okey, saya nak tanya pada anda semua, ya, satu soalan. Banyak soalan sebenarnya, jika anda boleh jawab. Terfikirkah anda mengapakah kekayaan negara tidak mahu disentuh oleh Menteri Kewangan? Faham tak apa maksud soalan ni? Apabila Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan, satu perkara yang telah terbongkar ialah negara ada banyak duit. Ada lebih 2 trilion dalam pembenaran kita. Tetapi apa yang Menteri Kewangan daripada JAP tu cakap? Dia kata duit kita cuma ada 480 juta saja. Bayangkan 480 juta, padahal ada lebih 2 trilion. 2 trilion tu bukan bilion tu. Dia million, billion dan trilion. Bukan saya nak ajar, tapi nak bagi tahu supaya jelas. Lee Kuan Yew kata kerajaan cuma ada 480 million juta. Tapi setelah Perikatan Nasional ambil alih, kita dapati kewangan sangat kukuh. Peninggalan daripada Barisan Nasional sebelum ni, kewangan kita sangat kukuh. Sebab itu negara kita dipuji oleh dunia. Dan Menteri Kewangan ketika itu, Datuk Seri Najib, dianggap sebagai antara yang terbaik di dunia sebab pandai menjana pendapatan untuk negara. Tetapi kita ditipu apabila Pakatan Harapan ambil alih. Dia kata kita cuma ada 480 million. Jauh sangat tu. 480 juta dengan 2 trilion tu. Bukan sebelum trilion tu bilion kan, trilion. Jauh sangat. Okey, itu soalan saya sekali. Terfikirkah anda mengapakah kekayaan negara tidak mahu disentuh oleh Menteri Kewangan? Kenapa diorang tak nak sentuh duit tu? Ataupun kenapa diorang nak rahsiakan benda tu? Kan? Logikkah jika benar mereka tidak tahu kewujudan lebih 2 trilion dalam bendaran? Betul ke diorang tak tahu ni? Yang diorang tahu cuma 480 juta. Logik tak? Bagi saya tak logik lah. Sebab Kementerian Kewangan sekarang di bawah mereka. Mereka mesti tahu berapa kewangan yang ada dalam pembenaran. Mestilah Bank Negara pun bagi tahu, kan? Takkan tak bagi tahu. Takkan tak boleh tengok statement tu semua. Sebenarnya diorang tahu, tapi kenapa diorang tak nak bagi tahu? Ini persoalannya. Kenapa diorang nak biarkan duit tu simpan di situ? Kenapa tak digunakan untuk pembangunan? Ekonomi masa tengah jatuh, harga minyak pun masa tu meningkat, komoditi jatuh, saham jatuh. Kewangan yang ada tu boleh menstabilkan ekonomi negara. Tapi kenapa mereka tidak lakukan? Sebab itu saya kata awal-awal tadi, Malaysia terselamat daripada terjual. Jika dibiarkan terus macam tu, habis negara kita. Habis, terjual. Masa terjual ni, kita dah tak ada apa dah, kan? Kalau duit tu tidak disentuh. Sebenarnya pendaran tu untuk membantu membangunkan negara, menstabilkan negara, menyelamatkan negara. Tetapi mereka tidak melakukannya. Persoalannya, jika mereka tahu, dan saya pasti mereka tahu kewangan kita begitu kukuh, tetapi mereka tidak mahu menggunakannya. Untuk apakah mereka mahu gunakan wang tu? Kalau lebih 2 trilion ada di situ, mesti dia ada motif benda lain. Apa motif dia? Saya nak korang jawab juga nanti. Pelik tak? Pelik tak kan? Bila kita kewangan kita kukuh, tetapi mereka kata kita tak ada duit, lepas tu diorang menjual pula aset-aset negara. Nampak tak? Aset-aset daripada tamu haji, aset-aset daripada banyak aset, lebih ratusan aset-aset negara ni. Mereka nak jual dan dah jual. Datuk Seri Najib sentiasa bersuara, kenapa perlu jual? Kenapa perlu jual?
Dia kata kerajaan telah membina empire perniagaan untuk negara. Satu aset tu dah cukup kukuh, di mana aset tu akan menjadi nilai tambah pada masa terdekat. Kita jual, kan? Itu yang Datuk Seri Najib rasa tidak senang, sentiasa suarakan benda tu. Tetapi mereka masih juga jual. Apa tujuan dia? Sedangkan kewangan kita kukuh, kan? Tapi kita masih lagi nak jual benda-benda tu. Padahal aset-aset itulah yang menjana pendapatan pada negara. Faham? Contohlah kita ambil contoh mudah je. Kita ada sebuah rumah sewa, kita beli, bulan-bulan kita bayar rumah sewa tu pada bank, katalah 1,000 sebulan. Tapi kita dapat menyewanya dengan 2,000 sebulan. Takkan kita nak jual, kan? Rugilah, kan? Tapi masih nak dijual. Kenapa Pakatan Harapan ni masih nak jual? Contoh Jadi pelik tak? Cuba anda fikirkan, kenapa mereka begitu? Lepas tu, lagi satu, Tun Mahathir. Saya rasa Tun Mahathir ni tahu ke negara ketika itu ada aset yang begitu banyak? Kalau dia tahu, kenapa perlu dia pergi sampai ke Jepun nak buat loan lagi, minta hutang, berhutang lagi, kan? Apakah dia tidak diberitahu aset yang sebenar? Ataupun apakah Tun Mahathir ni ditipu oleh bahagian kewangan ni, Menteri Kewangan ni? Apakah ini satu persoalan, apakah ditipu yang mengatakan aset kita cuma ada 480 juta saja, kan? Jadi terpaksalah membuatkan Perdana Menteri kesana kesini untuk mendapat pinjaman untuk negara, konon-konon untuk maintain negara ni, supaya negara ini tidak jatuh bankrupt. Pelik tak? Pergi pinjam sana, pinjam sini, pergi ke Jepun, minta bond samurai. Yang bukan-bukan kita rasa yang pelik-pelik. Jadi, apakah Tun Mahathir tertipu? Kan? Kita tahulah penasihat-penasihat dalam kewangan ni, Kementerian Kewangan ni adalah orang-orang daripada DAP ni. Apakah mereka mempunyai satu perancangan yang lain, strategi yang lain untuk negara ni, ataupun niat yang lain, kan? Saya minta anda fikirkan. Mereka beria juga, mengharap Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kan? Tetapi tidak tercapai, kan? Saya rasa Tun Mahathir pun bijak juga dalam hal ni. Dia risau, kan, apa boleh berlaku, kan? Bayangkan kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan Anwar Ibrahim mengikut telunjuk mereka, kita tahu ketika itu Tun Mahathir tidak begitu mengikut telunjuk lah, DAP ni tidak begitu mengikut telunjuk DAP. Tetapi andai kata Anwar Ibrahim mengikut telunjuk DAP, yang disokong oleh evangelis Yahudi ataupun daripada luar, dengan kewangan yang begitu banyak kukuh tu, apa jadi pada negara kita, kan? Apa jadi pada orang Melayu, apa jadi pada raja-raja kita, kan? Tahulah, bila kita banyak duit, dapat sokongan daripada luar, apa-apa pun boleh jadi, kan? Tak payah saya sebutlah, anda sudah sebutkan dalam komen nanti apa yang boleh jadi pada negara kita. Itu yang saya muskil, yang saya ingin anda semua fikir-fikirkan. Dia tunjuk macam negara ni macam tak ada duit langsung. Bila rakyat nak, dia bagi, nah, ni pakej ransangan daripada kerajaan Pakatan Harapan, 30 juta saja kita ada. Banyak 30 juta. Bayangkan kalau rakyat ada 30 juta orang rakyat, kita dapat seorang RM1 je, tau. Seorang RM1, dapat jadi 30 juta. Mampu tak? Pakej ransangan daripada Perikatan Nasional ni 250 bilion. Jadi jauh sangat. Jadi kita nampak apa sebenarnya diorang nak simpan duit ni, tak nak usik langsung duit tu. Pastilah diorang tak nak usik tu, diorang nak guna untuk satu masa. Saya jangkakan duit tu mungkin diorang akan mahu gunakan apabila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dan dia ada satu perancangan yang lain. Perancangan yang macam mana tu? Kita bukan nak tuduh yang bukan, tetapi apabila berbangkitnya isu ISET, boleh nak ketepikan orang Melayu kita, raja-raja kita, agama kita, statik Rom tu, kan? Nak merepublikkan Malaysia, Malaysia, tukar bendera, benda-benda yang ini yang diperjuangkan oleh DAP ni, kan? Yang diperjuangkan DAP ni,
apakah itu yang mereka mahu capai? Dan duit tu akan digunakan untuk perjuangan itu. Saya nak anda jawab semua. Kita terselamat. Syukur, Alhamdulillah kita terselamat. Memang kita masa tu kita bersuara, kita nak kerajaan dibubarkan, kita tak mahu ada pintu belakang ke apa semua. Memang sebab kita tak percaya dengan Pakatan Harapan lagi, kita tak mahu kerja sama dengan Pakatan Harapan. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni pun syukur juga, Alhamdulillah kan, kerana DAP tidak ada dalam kerajaan. Itu yang sebenarnya kita nak. Kita tidak mahu DAP ada dalam kerajaan. Yang kita bantah pintu belakang tu ketika itu ialah kita tak mahu ada penglibatan DAP. Ketika itu juga Tun Mahathir bersuara, dia kata dia nak tarik DAP. Kita tak mahu. Tapi bila tak ada DAP, apa yang berlaku sekarang, syukur, Alhamdulillah. Tapi apa yang kita nampak lah. Kenal tak? Anda semua kenal tak DAP tu? Sebab apa saya bersuara sangat pasal DAP ni? Kerana benda-benda ni lah kan, negara kita hampir terjual. Maknanya terjual ni kan, terjual ni maknanya hampir menjadi milik orang lain dah, bukan milik Melayu kita lagi dah. Faham tak? Syukur, Alhamdulillah kita terselamat. Jadi kita nampak tak DAP ni macam mana? Tapi mereka masih ada lagi. Sebab tu saya bersuara, saya rasa perjuangan kita sekarang ni dari segi politik ialah membenamkan DAP. Jangankan biarkan mereka ada di kerajaan, kalau boleh haramkan DAP tu kan. Sebab perjuangan mereka ni tidak langsung kena dengan perlembagaan negara kita ni. Mereka ni macam anti Melayu, anti agama Islam, anti raja-raja, nak merepublikan kan, lepas tu rasis dan sebagainya. Semuanya tak kena dengan perlembagaan kita kan. Kenapa perlu kita biarkan? Mereka ni adalah musuh nombor satu negara kita. Jadi jika kita biarkan, kita tahu apabila mereka mengambil alih kerajaan dahulu, semua kewangan mereka menjadi saking kukuh kan. Tahulah kewangan orang ni macam mana. Sebab bila jadi kerajaan ni, tahulah sumbernya lebih mudah kan. Jadi bila kewangan mereka kuat, mereka akan mengancam kerajaan kita sekarang ni. Mereka akan lakukan apa saja. Kadang-kadang hotel money leaking tu, diorang boleh lakukan dengan duit tu, diorang boleh buat apa saja. Saya harap kerajaan sekarang ni harus lebih tegas. Dan lagi satu, Pulau Pinang tu, takkan kita nak biarkan menjadi macam itu, kita dah putus asa, itu milik DAP, kita tak boleh buat apa dah. Perlukan macam tu. Ini tanah Melayu. Pulau Pinang tu masih milik tanah Melayu kita. Kita yang perlu mentadbir. Bagaimana kita dah berjaya mengambil alih, Perikatan Nasional mengambil alih negara ini, tak kisahlah macam mana cara pun kita singkirkan DAP. Begitu juga kita kena buat pada Pulau Pinang tu. Kita kena ambil alih. Usahakan. Kerajaan kaya, dia banyak duit. Lakukan apa saja. Lihat balik. Dulu ada kata kerajaan ni Pulau Pinang ni milik Kedah ke apa ke. Revise balik, tengok. Lakukan apa saja asal Pulau Pinang tu menjadi milik kita, dan kita jaga baik-baik. InsyaAllah dengan apa yang berlaku sekarang ni, Perikatan Nasional ni, kita dah nampak sebenarnya apa itu DAP. Kita pergi sampai ke akar umbinya. Kita padamkan terus. Sebab tu saya ada bersuara, saya rasa kita kena bantu MCA. Kita ni bukan resis. Kita bantu MCA, maknanya bila bantu MCA, kita tahu MCA dulu boleh bekerjasama dengan Barisan Nasional. Maknanya lebih baik kan. Bukan nak kata yang terbaik, tak, mana lebih baik daripada DAP yang boleh bekerjasama. DAP ni prinsip dia anti Melayu. Susah. Mungkin ada juga kata MCA pun macam tu. Tapi kita dah bersama dengan MCA lama. Kita kenal MCA tu macam mana. MCA pun dah kenal kita macam mana. Kita masih boleh bertoleransi. Banyak perkara yang mana yang tak kena, kita boleh duduk bincang kan. Dengan DAP tu tak boleh. Dia nak style dia je. Lihatlah macam mana diorang buat sebelum ni. Sekejap saja dalam kerajaan, kita dah nampak sangat diorang tu macam mana. Kita dah terselamat. Syukur kita dah terselamat. Jika tidak, saya rasa Malaysia ni habis, terjual. Anda fikirlah, anda tolong ulaskanlah apa yang saya masukkan di sini. Kita terus berjuang, ya. Kita berjuang. Matikan DAP itu terus. Benamkan terus. Kalau boleh tidak ada lagi DAP di tanah keramat, tanah Melayu kita ni.
Assalamualaikum.